bangga kuat. Maka saya pasti yakin pakar feng shui kata, pakar tukang tirik kata, tahun ini tahun ular air akan patuh nasib ini. Akan patuh. Maknanya tuan-tuan yakinlah. Tuan-tuan kerja kuat, sehati sejiwa. Mari kita sokong Pakatan Rakyat. Saya yakin BN Barisan Nasional PRU 13 ini pasti akan tersungkur, tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, saya juga nak petik sedikit tentang Selangor, sebab kawan-kawan Selangor ramai, betul? Orang ramai nak tahu apa khabar di Selangor. Di Selangor tiasa saban hari media-media Barisan Nasional dia serang. Kalau tuan-tuan nonton TV 3 Suku, berita Buletin 8, Buletin, bukan buletin, Buletin, belit TV 3 Suku, Buletin 8 sampai pukul 9, dan dengan utusan meloya, tuan-tuan, kita akan terpesong, akan keliru dengan fakta. Mereka serang Selangor gagal. Rakyat Selangor tak tahu, negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat Tan Sri Khalid Ibrahim PAS DAP tak gerti mengurus air. Rakyat Selangor tak ada tani elak. Air tak ada. Sampai ke situ. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Saya lari Selangor. Fakta ini lebih jelas. Air di Selangor bukan saja penuh, malah melimpah. Yang jadi persoalan sekarang, yang jadi masalah ialah konsesi syarikat swasta. Air di Selangor sudah diswastakan oleh siapa? Oleh zaman Hertoyo dan Mike Tyson. Siapa dia Mike Tyson? Muhammad Taib. Zaman UMNO dah diswastakan kepada siapa? Satu syarikat, Syabas. Siapa pemilik Syabas? Tan Sri Lozali Ismail, bekas bendahari UMNO. Dia pemilik syarikat Troni. Dan dalam tema perjanjian, tuan-tuan dan puan-puan, tema perjanjiannya, tuan-tuan, 2009, kalau bukan Pakatan Rakyat menang, tarif air Selangor naik 37%. 37%. 2012, 3 tahun akan datang, tahun ini, tahun lepas, naik 25%. 2015 naik 25%. 2018 naik 15%. 2021 15%. Sampailah ke 2030. Tuan-tuan dan puan-puan, berita untuk tuan-tuan dan puan-puan. Apabila sampai tempoh agreement kontrak Syabas 2030, rakyat negeri Selangor, cucu kita, anak kita di negeri Selangor, mereka akan minum air dengan harga RM3.50 1 liter. RM3.50 1 liter. Bayangkan, pada waktu itu, pada ketika itu, anak dan cucu cicit kita terpaksa minum minyak petrol RON 95. RON 95 sebab baru RM1.90, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya minum minyak petrol lebih murah daripada minum air. Ini gila punya kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Kontrak ini siapa yang tanda tangan? UMNO, Barisan Nasional. Jadi sekarang kita naik, kita lawan. Kita tak mau kontrak ini membelenggu rakyat dan susahkan rakyat. Kita lawan. Kita nak minta penstrukturan semula, kita nak ambil balik, tapi kerajaan tak bagi. Kerajaan siapa tak bagi? UMNO Persekutuan tak bagi. Kita ambil dengan bayaran, tapi mereka tak bagi. Sebab apa? Syabas merupakan penyumbang utama dana pilihan raya untuk UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ke tidak? Nampak. Jadi saya nak bagi tahu, walaupun Syabas ini satu syarikat yang bankrupt, hampir memang bankrupt. Utang Syabas 6.4 bilion. 6.4 bilion utang Syabas. Sekarang Syabas nak pinjam duit dengan bank, bank tak pinjam. Kecuali ada garantor, ada penjamin. Kalau tidak, tak boleh. Sebab dia tak mampu bayar dah. Satu syarikat yang sampai bankrupt, tetapi malang tidak berbau. CEO-nya Tan Sri Lozali Ismail, gaji tahunannya berapa, tuan-tuan? Gaji Lozali berapa? 5.1 juta, tuan-tuan. Jatuh kalau 12 bulan kita bahagikan, satu bulan 425,000.
425 ribu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, syarikat mau bankrupt, pengurusan air kucak kacir, tetapi 425 ribu gajinya. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu isu sekarang di Selangor air. Tuan-tuan, jangan kita melatah dan jangan kita sabar. Hanya tinggal 45 hari. Apabila sampai pilihan raya, rakyat Terengganu bangkit, rakyat Selangor bangkit, Johor bangkit, Pulau Pinang, Perak, semua kita bangkit. Kita tumbangkan UMNO, Barisan Nasional. Selesai masalah air di Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Dan saya nak tambah lagi sedikit tentang masalah yang saya nampak UMNO ini. UMNO dia kata pertahankan hak orang Melayu, pertahankan kepentingan Melayu Islam. Oh, UMNO dalam TV dia pantang kalau kata Islam, kata Melayu, hak orang Melayu tercabar. UMNO pantang tuan-tuan. Tapi malam ini saya nak tanya, negeri Terengganu 95% Islam, betul? Negeri Kelantan 95% Islam, betul? Dua-dua negeri ini satu ketika pas menang di Terengganu dan Kelantan kita terus menang. UMNO, apa yang UMNO lakukan? Dia nafikan loyalty minyak kepada Terengganu waktu pas perintah. Sekarang Kelantan dia tak mau bagi, betul ke tidak? UMNO ini dia nak jaga Melayu ke nak khianat Melayu? Nak tekan Melayu? Saya bukan Islam, saya Cina, saya tengok lah UMNO ini memang cakap tak serupa bikin, tuan-tuan. Lang botinang kui bo siang kuyo. Dalam Islam ini kata munafik, hipokrit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat sementara tadi manifesto kita sudah tawarkan. Sekiranya kita menang di Terengganu, tuan-tuan bagi mandat di Kelantan, di peringkat persekutuan, kita akan kembalikan royalti minyak 20% kepada rakyat Terengganu dan Kelantan. Setuju ke tidak? Jadi tuan-tuan, kalau Pakatan Rakyat dah tawar 20%, tuan-tuan tak sanggup, saya amat duka cita lah. Jadi saya yakin rakyat Kelantan dan Terengganu pasti akan terima tentang persoalan ini. Dan saya ambil sedikit masa kupas apa perbezaan antara DAP dengan MCA. Hasil kita hantam UMNO, dia kata nanti UMNO kata ini Cina hasil marah UMNO aja. Saya nak kupas sedikit tentang MCA. MCA itu mau cari angpau, mau cari angpau, make Chinese angry. Sekarang orang Cina nampak MCA meluat sampai puik cara macam tu, tuan-tuan. Cina cukup gegam dengan MCA sebab MCA gagal sama sekali memperjuangkan hak masyarakat Cina. Tak ada. Apa yang mereka perjuangkan, suku Sakat, kocek mereka dan fulus untuk kayakan koloni dan diri sendiri. Ini MCA. MCA bergaduh sampai menangis kerana kakoi hilang jawatan. Ini MCA. Masyarakat Cina pandang MCA cukup keji, tak guna punya MCA, tuan-tuan. Dan bagaimana perbezaan antara DAP dengan MCA? Bagi orang kata daripada sudut orang Islam, saya nak bagi tahu kawan-kawan PAS, penyokong-penyokong rakyat di Terengganu ini, tuan-tuan cuba bezakan. MCA tunjukkan, saya nak cabar MCA. Siapa presiden MCA? Chua Soy Lek. Saya nak cabar beliau, buktikan kepada orang Islam di sini, orang Melayu di Terengganu, apa jasa MCA kepada Melayu? Ada jasa? Ada. Apa rekod perjuangan Melayu MCA? Ada. MCA perjuangan Melayu kepada rakyat, ada tak? Ilek pocik. Tak ada. MCA bukan saja tak ada rekod, malah mereka hina Islam. Baru-baru ini Chua Solek dengan angkuh dan sombong di depan Perdana Menteri, satu Malaysia, satu Mongolia. Chua Solek ini satu Cina yang paling biadab. Dia hina hukum hudud, betul ke tidak? Dia kata kalau laksana hukum hudud 1.2 juta rakyat hilang pekerjaan. Kepala otak dia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya, dari mana dia dapat perangkaan ini? Dari mana Chua Solek dapat perangkaan ini? Kalau kamu tak boleh bagi perangkaan ini, maka hantam semonono. Chua Solek ini satu Cina yang paling biadab. Jadi tuan-tuan, nak
Najib membisu 1000 bahasa. Ini Hasan Jati langsung tak berbunyi. Di mana suara Jati? Tak ada Jati. Mananya ini semua puak-puak munafik, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu apa yang DAP pernah perjuangkan bagi orang Melayu. Saya bagi satu contoh lah, tuan-tuan. Satu contoh, one only. Ketua Menteri Pulau Pinang, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, satu ketika dulu tahun 1986 di Melaka, beliau ahli Parlimen Melaka Tiga Penggal. Waktu itu pembangkang. Beliau pernah didatangi oleh satu nenek Melayu yang cucunya sudah mereka cari MCA tak berani. Sudah mereka cari MIC, jangan, sebab pemimpin besar. Sudah mereka cari UMNO tak akan bela mereka. Akhirnya nenek ini tak ada tempat untuk mencari perlindungan. Akhirnya dia cari DAP Lim Guan Eng, satu Cina dia cari. Akhirnya apabila kisah benar dikemukakan kepada Lim Guan Eng tanpa lagu-lagu, Lim Guan Eng mengambil keputusan membela nenek dan cucunya, kerana cucunya telah dilogol oleh seorang, namanya siapa? Tan Sri Tambi Kecil. Tan Sri Abdul Rahim Rahim Tambi Kecil, lebih kurang lah namanya, Rahim Tambi Ci namanya. Telah logol, telah menyalahkan mencaburi hak wanita cucunya. Tetapi UMNO tak berani bela, MCA tak berani bela. Akhirnya Lim Guan Eng bela. Tetapi malangnya, orang yang seronok tak masuk penjara. Orang yang bela pertahankan hak tak seronok masuk penjara 2 tahun. Siapa dia? Lim Guan Eng masuk penjara Kajang 2 tahun. Hilang pencen Tiga Penggal ahli Parlimen. Hilang kelayakan accountant daripada University Monash di Australia. Apabila dia keluar dari penjara, Lim Guan Eng macam kita biasa, apapun elak, tuan-tuan. Tapi ini harga perjuangan yang beliau sanggup bayar demi menegakkan keadilan. Dalam DAP bersama Pakatan Rakyat, bersama PAS, kita dah faham perjuangan kita adalah untuk menegakkan keadilan, menentang kezaliman, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini prinsip kita. Kita bukan nak sapu duit, nak rasuah, tidak. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, saya mintalah, kalau UMNO rayu nak sokong Barisan Nasional tak payah, sebab MCA ini satu parti yang tak boleh harap. Dan UMNO 2x5, 5x2, MIC lagi teruk. Maka dengan itu sudah cukup lah. Parti-parti sedemikian, rasuah, sapu lembu dan sebagainya. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Ucapkan selamat tinggal kepada UMNO Barisan Nasional. Boleh kata boleh? Ada masalah lagi tak ada dah? Tak ada dah. Tak boleh. Isu tanah Satim tak boleh dah cakap dah. Isu Norma panjang lagi. Kena jemput lain kali. Sebab saya kena beri laluan kepada Presiden kita, Tok Guru Abdul Hadi, untuk bagi amanat kepada seluruh penyokong kita. Tuan-tuan, penting kali ini, walaupun dia bagi umpan orang asli di Pahang. Bulan lepas saya jumpa orang asli di Pahang, Tok Batin. Saya kata, Tok Batin kali ini boleh sokong Pakatan. Dia kata boleh. Saya kata betul ke tidak ni? Nanti dia bagi duit, bagi macam-macam makan, you sudah pusing balik. Tak ada, kali ini kita lain. Kita sudah tahu UMNO Barisan tipu punya. Betul ke? Macam mana you cerita? Dia kata ini kali macam kita pancing ikan. Kita pergi pancing ikan, orang asli di Pahang akan bangkit, kita makan umpan, mata kai kita tak mau sangkolo, tuan-tuan. Jadi orang Terengganu dia bagi BRIM ke, bagi bantuan ke, bantuan tayar satu Malaysia ke, bantuan handphone satu Malaysia, klinik 1-2 Malaysia, tak tahulah, saya pun pening keliru dengan satu Malaysia. Tuan-tuan, kita ambil, wajib ambil sebab duit kita. Tetapi jangan sangkut dengan mata kait. Boleh ke tak boleh? Saya doakan, tuan-tuan, kita semua doakan umat Islam di sini. Saya Cina doa dengan cara saya. Orang Islam doa, sampai yang hajat, munajat, baca Yasin. Kalau yang rajin, bangun awal, bangun subuh, sekian mulai doakan kemenangan untuk Pakatan Rakyat PAM di Terengganu dan Putrajaya. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Nantri wanakam, sese belilaan.